Okey, boleh kita mula? Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, record. Okey. Sekejap ya. Rekod macam mana ya? Okey. Okey, so boleh nampak Boleh. Okay. So kita mula dengan chapter 1. Dia ada 10 chapter. Nanti setiap kali ini saya akan share slide ini pada awak dalam grup awak. Dan ini adalah kelas pertama. So selepas ini saya akan share untuk assignment group dan individual assignment. Dan hari ini kita akan discuss tentang safety and health. So ini adalah supaya kita tahu tentang what is OSHA. Selalu yang terkenalnya singkatannya ialah OSHA, OSHA. OSHA iaitu Occupational Safety and Health. Itu kita selalu dengar tentang accident. So many accident yang berlaku. Dan kita dengar tentang ada kilang meletup, ada jatuh bangunan tinggi. So bila kita berlaku accident, apa tanggungjawab syarikat? Apa tanggungjawab awak sebagai mangsa kalau masih hidup? So ini ada berkaitan dengan OSHA. So ini adalah satu bidang di mana ada tugas atau tanggungjawab sebagai employer untuk memastikan safety awak dekat tempat kerja, dan juga tanggungjawab awak sendiri untuk memastikan awak bebas daripada accident yang berlaku. Tapi accident dekat tempat kerja ni memang something yang kadang-kadang tak boleh elak lah. Sebab kita bekerja dalam ramai orang, kita bekerja dalam satu sistem yang melibatkan mesin yang besar contohnya, dan kita tak tahu sebenarnya mesin itu diselenggarakan dia akan berlaku. Cuma kita perlu ada protection, ada tindakan untuk kita mengurangkan sebanyak mungkin accident itu yang berlaku. So for example, kita di India explosion, letupan, toxic cyanide gas. Awak tahu kan cyanide ya? Cyanide itu kalau kita ambil sedikit saja, dalam a few second je kita akan mati. Because cyanide itu dia block oksigen untuk sampai ke otak. So bila oksigen tak sampai otak, so you gone lah. So itu kita, bila berlaku letupan tu beratus orang mati. So di India pada masa itu. Di Malaysia pun terjadi juga. Sungai Buloh tahun 1990. Mungkin tak tahu awak ada lagi atau tidak. Tapi pada masa tu kilang membuat bunga api di factory di Sungai Buloh meletup dan menyebabkan hampir beratus orang juga yang terlibat, yang terkena rosak rumahnya, dan 26 orang meninggal. So 100 of them injured dan sebagainya. So ini adalah satu kemalangan yang berlaku. Jadi masalahnya ialah apa tanggungjawab kita, apa tanggungjawab majikan. So ini adalah satu bidang yang kita akan pelajari, dan khususnya awak sebagai pegawai besok bila awak bekerja dekat syarikat-syarikat, utamanya most of you akan go to HR department Human Resource Department. So awak akan terlibat dengan perkara-perkara seperti ini. Awak bukan saja membuat latihan untuk Human Resource, awak juga hire and fire, mengurus, memproses apa saja jua kemalangan yang berlaku dalam industri itu, atau dalam factory itu, atau dalam organisasi itu.
itu adalah tanggungjawab Human Resource Department kan. Dalam Human Resource Department dia ada bidang, dia ada area bidang-bidang tertentu, dan ini adalah salah satu yang awak akan terlibat. So bidang ini melibatkan undang-undang, undang-undang Akta Pekerja yang awak perlu tahu dan sebagainya. Nanti kita akan tengok proses undang-undang dan sebagainya. Jaya Supermarket Incident, Petaling Jaya, dia collapse pada masa tu kan. The shopping centre was involved in a controversy in the early 90s when it built its present 10-story car park extension. Dia buat 10 lantai, 4 story higher than what the building plan approved. So ini dia buat tidak mengikut plan approved. That means 4 tingkat lebih tinggi. So akibatnya collapse. Because kadang-kadang bila kita dah buat plan dan sebagainya, kita dah kira dah dari segi kekuatan, ketahanan dia. Tapi bila kita tidak mengikut proof, ini memang clearly awak akan kalah lah. Melanggar apa yang disyaratkan oleh Majlis Bandaraya. That means lesson yang diberi itu awak kena ikut exactly. So yang ini kalau kes macam ni memang very clear lah. Awak masuk court macam mana pun awak akan kalah. Because awak telah melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. So statistik workplace incident ni dekat Malaysia ni banyak. Salah satunya disebabkan oleh ketidak aware kita, kesedaran kita terhadap penjagaan keselamatan kita agak rendah. Cuba awak tengok sekarang ni, setengah pun. Mana-mana kadang-kadang orang yang masuk tapak pembinaan tak pakai ni topi keledar kuning tu kan. Jadi kita ambil indah tak indah. Awak tengok pekerja-pekerja Indonesia naik itu, tak ada pun dia ikat tali, tali keselamatan dan sebagainya. Kita mengambil mudah kes-kes ini kemalangan. Bila berlaku barulah nak menyalahkan berbagai pihak. So annual report of the year 2000, bayangkan pada tahun 2000, 75,000 kes dilaporkan. 75,000 kes dilaporkan. So dia kena buat pembayaran itu kan. Kita ada, sebab setiap tahun apabila kita bekerja, kita buat potongan SOCSO. Kita buat potongan EPF dan sebagainya. Dan duit daripada potongan itulah dia akan bayar balik pada kita kalau berlaku aksiden. Tetapi mestilah kita mengikut SOP yang ditetapkan. Jadi kalau kita melanggar memang kita akan mendapat masalah untuk dari segi claim. In the year 2005, SOCSO paid about 890 million in compensation for industrial accident. So seperti yang saya kata tadi, so setiap kali insiden yang berlaku, bila masuk court dan sebagainya, so kalau betul mengikut peraturan, kita patuh pada peraturan dan sebagainya, patuh pada SOP dan memang bukan salah kita, kan, maka SOCSO akan bayar compensation. Bayangkan awak kena aksiden cacat kekal. Cacat kekal tu maksudnya awak dah tak boleh bekerja lagi. So dia will pay you. Saya tak tahu dia punya pembayaran. Tapi selalunya dia akan pembayaran mengikut bulanan lah. Sehingga awak meninggal sebahagian daripada yang awak akan perolehi. Dan itu dibuat potongan melalui pembayaran yang kita buat tiap-tiap bulan. So besok bila awak bekerja besok, awak akan dapati bahawa gaji awak akan dipotong SOCSO dan akan dipotong EPF dan sebagainya. Itu adalah investment, consider investment awak pada masa depan. So every year SOCSO paid a lot of money. So dah didapati bahawa expected to keep increasing. Keep increasing tu maksudnya apa? Maksudnya kita masih mengambil mudah dari segi peraturan-peraturan untuk penjagaan kemalangan. So macam sekarang pun kita masih tengok kalau ada bangunan yang diwujudkan, pembinaan bangunan-bangunan, cuba tengok betul-betul adakah mereka ni mematuhi peraturan-peraturan kemalangan. Dari segi penjagaan kepala, tubuh badan,
Misalnya kalau mereka naik motosikal, adakah mereka memakai pakaian luksina itu. Contohnya bawa kereta. Pak tu kan bawa kereta sebenarnya tak boleh pakai slipper kan. Tapi banyak daripada kita yang pakai slipper. Dan perempuan terutamanya bukan tak pakai slipper, dia buka kasut lagi. Kan? Dia bawa kasut, buka kasut. Dah jadi trend. Saya tengok kebanyakan orang perempuan bila bawa kereta, dia buka kasut. Dia kata lebih lebih selesa dan lebih apa. Tapi itu sebenarnya menyalahi peraturan. Kita sepatutnya bawa kereta, kita mesti pakai kasut. Supaya kita lebih terkawal membawa kereta dan sebagainya. So, itu menunjukkan bahawa kepekaan kita, awareness kita terhadap kemalangan tu masih rendah, masih kurang. Berbanding negara-negara maju, negara-negara maju mereka memberi keutamaan yang sangat tinggi terhadap keselamatan. Awak tengok orang yang buat jalan raya pun pakai baju lit sinar, pakai topi keleda, kan? Ada lampu, ada sekatan jalan raya, ada dinding, habuk tak pergi keliling dan sebagainya. Jadi mereka mengambil berat tentang semua aspek-aspek kemalangan yang mungkin berlaku. So kita di Asia ni masih rendah dari segi ni. Awak dengar dan awak nampak tak? Dengar dan nampak slide ini? Somebody please respond. Nampak Prof. Yes, yes, Prof. We see. Okay. Nampak Prof. Thank you. So accident in Malaysia. So kalau kita tengok 2014, bulan 12 ni, 1 bulan 6 bulan 24 bulan ni. So banyak kes-kes yang menunjukkan bahawa failure structure to support extra load, accident, structure failure, electric shock, severe head injuries, suffocation. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua pihak, sama ada majikan ataupun pekerja itu, kita masih belum memberi keutamaan sepenuhnya kepada aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek ini. Dan insiden akan terus berlaku. Dan masalahnya ialah apabila kita di Malaysia dan kebanyakan negara-negara Asia ni, bila berlaku baru nak ambil tindakan. Awak tengok dekat Sungai Besar tu. Dan bila orang cross jalan, meninggal, masa tu barulah dia nak buat flyover. So maksudnya kena meninggal dulu baru nak buat flyover. Puan kita mengambil tindakan proaktif contohnya. Sebelum benda tu berlaku, sebelum kemalangan tu berlaku, kita telah mengambil tindakan-tindakan awal. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kepekaan, awareness kita masih lemah lagi ya. Tapi kita harap dengan adanya social media ni, dia akan meningkatkan kepekaan tu. Maksudnya kalau ada apa yang kita nampak yang mungkin akan menjadikan kemalangan, so cepat-cepat ambil gambar, hantar pada authority supaya mereka mengambil tindakan. So itu akan dapat membantu mereka di samping membantu kita juga. So ini masih accident yang berlaku, died falling from high location, Tapak Bina, Johor. So jatuh. So apa maksud jatuh ni? Maksudnya dia tak pakai tali keleda lah. Orang yang naik bangunan, 2 tingkat, 10 tingkat dan sebagainya, dia mesti ikat tali keleda dia. Supaya dia terjatuh dan sebagainya masih ada tali. Ini maksudnya dia tak ikat. So saya tak tahu sama ada majikan tidak menyediakan atau mereka sendiri tidak memakai. So died falling from height, Tapak dekat Sabah, dekat Johor, died falling from height, Kuala Lumpur. Ini semua adalah tindakan-tindakan yang melibatkan tali keleda tadi. So kita tak tahu nak kata apa lah. So mungkin tak aspek-aspek keselamatan ni patut menjadi keutamaan kita. In fact kita sebagai pekerja, itu melibatkan nyawa kita, melibatkan kecederaan kita. Maybe kita patut voice up berbanding dengan majikan. Because itu menyebabkan nyawa kita. Jadi maybe kita kena voice up. Okay, kalau nak naik ini mesti ada tali keleda dan sebagainya. So itu tanggungjawab kita lah. So Malaysian statistic, the rate is increasing.
So 2007 semakin turun sikit, tetapi remain stagnant 12.8% 100,000 workers. So maksudnya dia tak menurun, dia tak betul naik, tetapi dia masih stagnant 12.8%. Maksudnya setiap 100,000 maksudnya 1,200 orang kan akan terlibat dalam kemalangan. So ini adalah satu nilai yang sangat tinggi juga kan. Because kalau negara-negara maju less than 5, less than 3%, so kita masih 12%. Ini masih tinggi. So itu tentang latar belakang. Jadi kita nampak bahawa apa yang kita akan belajar ini ialah ada kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang melibatkan kemalangan yang berlaku. Kemalangan yang melibatkan diri kita sebagai pekerja atau tanggungjawab majikan untuk menyediakan peralatan-peralatan yang dapat mengurangkan sebanyak mungkin kemalangan. So what is the definition of safety and health? Setengah definition ni dia berbeza, tapi secara umumnya kita boleh katakan definition dia sebagai the promotion and maintenance of the highest degree of physical, mental, social well-being of workers in all occupations. So kita define supaya apabila kita melakukan OSH ni dia melibatkan the highest degree of physical, mental and social well-being. I mean kita menjaga kebajikan pekerja tu sebanyak mungkin dari aspek fizikal dia kecederaan fizikal, dari segi torture mental dia contohnya kalau kita bekerja dalam keadaan yang gelap, keadaan yang kabur, itu juga adalah satu mental torture yang boleh wujudkan kemalangan. Bayangkan kawasan itu tak terang, tak cerah. Tentulah dia boleh melibatkan kemalangan. Ataupun social well-being yang melibatkan dari segi pengudaraan, ventilation contohnya. So make sure dalam tempat kita bekerja tu ventilation udara bagus tidak ada pencemaran bunyi, tidak ada pencemaran ini. Kalau ada bunyi yang kuat, make sure kita pakai penutup telinga itu. Itu semua adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan. OSH juga termasuk prevention of worker departures from health restoration caused by their employment. Ini termasuk juga dari segi memastikan bahawa kesihatan mereka tidak terjejas disebabkan oleh pekerjaan mereka. Contohnya macam telinga mungkin jadi pekak mungkin kecederaan mata tidak akan dapat melihat lagi sebab kekaburan dan sebagainya. Ataupun mungkin kita menyedut udara kotor carbon dioxide, monoxide dan sebagainya. Itu semua boleh menjejaskan kesihatan kita dari segi jangka masa panjang. The placing and maintenance of the worker in occupational environment adapted to his psychological and physiological ability. So maksudnya kita mesti memastikan bahawa persekitaran pekerjaan itu akan menjamin psychological and physiological ability dia, keupayaan dia. Jangan disebabkan oleh ventilation tak bagus, udara tak bagus, lama-lama dia collapse contohnya kerana tidak mendapat udara yang cukup. So ini adalah definition of OSH. So basically to maintain the highest degree of physical, mental and social well-being. Jadi kita memastikan bahawa semua aspek-aspek kesihatan physical, mental, social well-being kita terjaga. So itulah tugas awak sebagai HR. Kalau awak dekat HR department, awak di samping hire and fire pekerja, awak juga mesti meronda melihat bahawa semua aspek-aspek keselamatan yang melibatkan kecederaan fizikal, mental, social well-being itu terjaga. Bahkan ini adalah syarat utama dalam lesson. Apabila lesson diberi, itu termasuk syarat utama. So pastikan bahawa persekitaran dia sihat, selamat, pekerjaan dia tidak akan menjejaskan kesihatan dia, tidak akan menjejaskan mental dia. Itu semua adalah antara tanggungjawab awak sebagai HR. So key term in OSH. So ini adalah antara kunci kata yang perlu awak tahu setiap pegawai OSH.
Safety maksudnya free or absent from danger. Kita pernah dengar kan 3D. Dirty, dangerous, apa lagi satu lagi? Dirty, dangerous, apa lagi? 3D tu. Dirty, dangerous, siapa tahu? If I'm not mistaken, Prof, it's demanding. Demanding. Yeah, most probably, tapi mungkin ada lagi because I know there's one word tapi saya tak ingat. Tapi saya tahu dirty and dangerous lah kan. Okay, so itu adalah antara tiga tugas yang very clear dia membahaya dan sebagainya. So elemen-elemen security, keselamatan memang patut sangat ditingkatkan. Kan? So make sure bahawa bila dirty itu maksudnya awak bebas daripada kuman atau bebas daripada bahan kimia dan sebagainya. Dangerous juga melibatkan aspek-aspek nyawa, physical, mental. So bila kita faham tentang OS, kita faham tentang safety, free or absent from danger, condition or method technique in which the physical well-being of people is protected and exposure to the hazard. So ini adalah antara keyword dalam safety yang perlu kita amalkan, kita perlu laksanakan. Jadi kalau kita sebagai majikan, kita sebagai HR officer atau OH officer, make sure our pekerja free from danger, our pekerja is protected dari segi physical well-being dia, and pastikan dia tidak expose kepada hazard-hazard tertentu. Security means multiple aspect from protection of the employer to the organization, the business or personal self from threat, danger and harm, equipment from authorities. Ini melibatkan antara maybe equipment tertentu, maybe dari segi mesin-mesin tertentu ataupun dari segi violent yang mungkin berlaku, ataupun dari segi kesan-kesan pengudaraan, kebocoran racun, gas dan sebagainya. So untuk security kita mesti ada preparation untuk melakukan jika berlaku sesuatu perkara ni. So element of security, kita perlu ada pencegahan. Kan? Of course kita nak pencegahan lebih baik daripada merawat contohnya. Dan jika berlaku apa SOP yang berkaitan dengan emergency situation or the crisis supaya kita dapat mengambil tindakan segera. Hazard mean anything that has potential to cause harm or damage. So apa saja yang mungkin melibatkan harm ataupun damage. Harm will vary in severity, some may cause fatal death, some may lead to serious illness or disability, while others will inflict minor cut and bruise. So ini semua adalah apa dikatakan sebagai istilah hazard, iaitu benda yang boleh menyebabkan kecederaan ataupun kerosakan ataupun death. Itu semua adalah keyword. Risk, the chance of probability of harm threat likely to occur. So bila kita cakap tentang OSH, kita mesti mengurangkan sebanyak mungkin risiko kemalangan. So, kalau kita kata mengurangkan sebanyak risiko kemalangan, maksudnya apa? Maksudnya kita perlu ada persediaan, kita perlu ada tindakan, kita perlu ada SOP untuk memastikan bahawa semua aspek-aspek kemalangan yang mungkin berlaku will be taken care. Will be taken care maksudnya telah diadakan peralatan-peralatan yang boleh mengelak daripada kemalangan itu berlaku. Contoh macam tadi, naik bangunan tinggi. Make sure pakai tali pinggang keleda atau tali keleda. Tali keleda tu yang kita ikat pada bangunan tertentu supaya bila kita jatuh kita masih tergantung kat situ. So itu adalah satu cara yang kita lakukan untuk mengurangkan risiko. Kalau berlaku dengan bekerja dengan bahan kimia, berlaku dengan
kebakaran, kita ada tak peralatan-peralatan yang kita sebagai glove ataupun tubuh yang dapat menghalang api daripada terkena tubuh kita kan. So we have to prepare benda-benda seperti itu kan. Contohnya ubat-ubatan, kita dah ada persediaan peralatan-peralatan tertentu, contohnya ambulans dan sebagainya, ada tak kita dah sediakan untuk syarikat-syarikat tertentu kan. So itu adalah antara probability yang mungkin berlaku dan kita mesti menyediakan semua peralatan itu untuk mengurangkan risiko. Injury, infliction or resulting effect onto human body resulting from accident, fatal dan fatal minor injury. Ini adalah kecederaan. Mungkin tak putus satu jari, mungkin tak putus satu tangan, mungkin tak putus kaki, jari kaki dan sebagainya. Itu semua adalah injury yang ni. Dan kalau kita ada insurans, so insurans will pay. That's why kadang-kadang it's very important kita semasa muda-muda ni kita ambil insurans. Because kalau kita semasa muda ni premium kita tak begitu tinggi kan, mungkin setakat belas-belas ringgit atau puluh-puluh ringgit saja kan. Tapi dia akan cover kita pada masa depan. Contohnya kalau kemalangan melibatkan satu jari, satu tangan ataupun kecederaan kekal, insurans will cover kan. So akan bayar juga tapi mungkin tak begitu banyak akhirnya tu kan. Jika dia akan pay berdasarkan bulanan. So it's very important for us to register for insurance untuk memastikan bahawa kita terjamin masa depan hidup kita terjamin, masa depan keluarga kita terjamin, anak-anak dan sebagainya. Let's say if something happen to us. Ergonomics, the sign of motion of workers at the workplace and in relation to the design condition of workplace. Contohnya kerusi yang kita duduk kan, kadang-kadang kerusi yang kita duduk tu dia boleh menyebabkan kita sakit belakang. Ataupun meja yang kita guna itu menyebabkan kita sakit sendi, sendi tangan dan sebagainya, mata kita kan. Itu semua ergonomik, itu sign of motion yang seperti meja, seperti kerusi ataupun peralatan-peralatan tertentu yang kita gunakan dalam itu, dia boleh menyebabkan kecederaan, dia boleh menyebabkan kesakitan dari segi jangka masa pendek, jangka masa panjang. Itu semua adalah ergonomik dan memang sangat digalakkan, sangat digalakkan setakat ni di mana kita mendapat kemudahan-kemudahan yang terbaik dalam aspek ergonomik untuk mengelakkan kecederaan yang akan datang. Sakit belakang, sakit sendi, sakit mata, ataupun sedutan-sedutan bahan kimia tertentu yang boleh menyebabkan kecederaan pada masa depan. Okay, definition of organizational safety and health management. Ini masih organizationnya. So definition of OSH management. Bila kita kata tentang OSH tadi, kita cakap tentang the highest level taken care of kebajikan kita, aspek physical, mental dan sebagainya. Tapi kalau OSH management maksudnya a system that comprise of a set of interrelated or interacting element to establish OSH policy and objective and to achieve those objective. So apa objektif dia? Yang tadi objektif dia to make sure the highest level of aspect kebajikan dari segi mental, physical dan juga social well-being. So itu adalah objektif kita. So bila kita kata management, a set of system, interrelated interacting element. So ini adalah Malaysian Standard MS 1722205 OSH Management System. So ini adalah antara ni. Tapi seperti yang kita belajar daripada dulu, system. What is mean system? System is something that interrelated and connected. Something that interrelated and connected. Maksudnya dia saling berkait satu sama lain. So sistem management ni dia mesti berkait satu sama lain. Sistem management yang berkaitan dengan kebajikan fizikal, mental, environment, dari segi maybe insurance cover
ataupun USB dari segi SOP tertentu, there must be very interrelated and interacting element to establish OSH policy. So ini adalah OSH management. Why study occupational health management? Why we study that? Pertama, definitely kita nak mengelakkan zero accident. Kita nak mengelakkan zero accident. That is our dreams. Pak tengok dekat Jepun. 100,000 hanya 3 aja. Kita 12%. 1,200. 1,200 orang. Jepun, Kanada, Australia. Malaysia 12-17%. Tadi dia per 100,000 workers. So nampak antara negara maju dengan negara yang masih membangun. Maksudnya aspek-aspek keselamatan kita tu masih kurang diberi perhatian. Kita tak begitu jaga dari aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek yang boleh mengurangkan kecederaan, mengurangkan bahaya. So jadi kita masih perlu tingkatkan. In fact, we expecting awak yang muda-muda ni bila awak bekerja besok awak mesti mengambil berat tentang aspek-aspek keselamatan. Because itu merupakan masa depan kita, masa depan family kita. Let's say something happen to us jadi anak-anak kita terjamin dan sebagainya untuk memastikan mereka dapat meneruskan kehidupan dengan adanya bantuan dan sebagainya. At the same time, kita juga mesti sangat berhati-hati untuk mengelak daripada berlaku kemalangan. So, bila kita melihat dari segi aspek-aspek manajemen keselamatan tadi, very important culture. Ini yang saya selalu cakap tadi, iaitu culture penjagaan keselamatan negara maju dengan negara membangun ni masih jauh lagi. Kalau di Jerman, di negara-negara maju, UK sebagainya, mereka akan menyediakan semua peralatan-peralatan yang mungkin, yang perlu untuk menjamin atau mengelak daripada kemalangan berlaku. So culture and management at workplace tu kita masih rendah lagi lah. Kita masih rendah. Kita tidak peduli. Mungkin majikan pun tidak takut tentang tindakan-tindakan undang-undang atau peraturan-peraturan yang mungkin dikenalkan pada mereka jika terjadi kemalangan. Mungkin awak pernah ingat dalam sekitar setahun lepas kot, ada seorang perempuan tu, dia lalu bawah jambatan yang tengah buat, tiba-tiba jatuh jambatan tu, hempap kereta supaya dia tak mati. Saya tak tahu berapa yang dia saman, tapi saya dengar diselesaikan dalam mahkamah. So maksudnya aspek-aspek keselamatan seperti itu. Cuba tengok yang dia buat jabatan bertingkat dan sebagainya. Kita lalu bawah tu. Tak ada jaring kadang, tak ada apa-apa. Kalau negara maju memang kita tak boleh lalu langsung kat situ sehingga disahkan selamat. Tapi kita jalan je jadi kita belum, undang-undang yang menguatkuasakan itu belum berlaku lagi dekat kita. Jadi kita mungkin seperti yang kita kata tadi, dia kena berlaku dulu, mati dulu 4-5 orang kot, barulah dia akan ambil tindakan. So the culture and management at workplace tu masih lemah bagi proper planning. Contohnya bila kita buat jambatan layang tadi. Okey, apa perancangan kita? Mungkin tak kita blok orang daripada lalu bawah jambatan tu dulu sehingga jambatan tu siap sepenuhnya ataupun separuh siap supaya kita dapat lencong orang tu ikut jalan lain, tidak melalui bawah jambatan tu. Because kita tak tahu anything can happen bawah jambatan tu. Kalau tidak kerja dia tak bagus menyebabkan pecah ke, simen pecah ke ataupun besi itu patah ke, dia boleh menyebabkan beribu-ribu tan batu yang atas jambatan tu akan jatuh. Bayangkan kalau dia hempap kereta memang hancur lah. So strong leadership yang memastikan bahawa semua aspek-aspek seperti ini diambil tindakan utama. So kita di Malaysia kita belum nampak figure strong leadership yang memastikan bahawa keselamatan pekerja itu diberi keutamaan.
kita tak nampak lagi orang yang berani voice up, orang yang ambil tindakan tertentu untuk memastikan pekerja dia selamat 100%. Itu kita belum dengar. Tapi so most probably awak akan jadi strong leadership tu lah yang akan fight supaya aspek-aspek keselamatan pekerja itu diberi jaminan, diberi keutamaan tertinggi. Good organizing maksudnya dia dapat plan supaya benda-benda yang dilakukan itu, proses-proses pentadbiran, proses-proses melaksanakan projek itu teratur dan sebagainya. Participation from all the staff, semua staff perlu mengambil tindakan yang bersama-sama untuk memastikan bahawa aspek-aspek keselamatan itu diberi keutamaan tertinggi. So ini adalah antara step-step yang kita perlu lakukan. Kalau kita boleh lakukan semua ini, insyaAllah mungkin kita dapat kurangkan aspek-aspek kemalangan yang berlaku dalam negara kita. So daripada 12% mungkin akan turun macam seperti negara maju 3 hingga 4% saja yang berlaku kemalangan. So ini strong culture. Kalau culture tu kita kena berubah culture tu. Kita perlu proper planning, we perlu strong leadership untuk voice up benda-benda seperti ini, bukan saja untuk mencari keuntungan, tetapi at the same time juga menjaga kebajikan pekerja. We also need somebody to organize very well, dan juga participation from all the staff. Staff sama-sama terlibat untuk memastikan keselamatan dan jaminan mereka terjamin. So ini adalah antara perkara yang perlu kita lakukan. So objektif pada OSH management ni to manage occupational safety health matters. So objektif dia adalah untuk memastikan bahawa semua pekerja-pekerja itu dilindungi daripada aspek-aspek risiko, hazard, dangers from the work, activities and preventing accident at work. So objektif utama dia ialah melindungi pekerja-pekerja daripada semua aspek-aspek kemalangan. So itu perlu dilakukan melalui SOP tertentu, peraturan tertentu, cara persediaan pakaian mereka ataupun mengurangkan sebanyak mungkin risiko yang mungkin berlaku. Itu adalah main objektif OSH management. Jadi kalau berlaku kemalangan satu pun maksudnya fail lah tu OSH management tu. Dia tak dapat melindungi sepenuhnya pekerja yang ada kawasan tu. Secondary objective to comply with all related governmental national law. So maksudnya untuk memastikan bahawa semua undang-undang, peraturan-peraturan dipatuhi. Contoh macam tadi, Majlis Perbendaharaan dia bagi buat 6 tingkat saja, tapi syarikat tu buat 10 tingkat. So maksudnya dia telah menyalahi syarat-syarat. So itu boleh dikenakan tindakan yang maksimum lah sebab dia telah melanggar syarat pembinaan. So important of OSH management system to establish safe and conducive working place. So tapi reality lah, we talking about reality sekarang ni mungkin ada, tapi tak banyak pada pandangan saya secara umum lah. Saya tak buat research tentang ni, tapi saya rasa tak banyak syarikat-syarikat yang memberi keutamaan to establish a safe and conducive working place. Dari segi udara, perudaraan, ventilation, dari segi suhu, panas, sejuk ataupun dari segi bahaya peralatan-peralatan tertentu, pisau dan sebagainya. Jadi tak banyak syarikat yang beri keutamaan. Kita masih pegang pada budaya dan berlaku dulu baru ambil tindakan. To ensure risk and hazard are minimized and controlled at the workplace. So
saya tak tahu, mungkin awak tanyalah saudara-saudara awak, ada tak manager-manager yang turun ke padang untuk melihat, mengkaji, untuk memastikan bahawa risk and hazard are minimized and controlled at the workplace. So mungkin ada, mungkin juga tak ada, tapi kalau ada siapa yang lakukan, bahawa that is good. Contohnya dekat sini kan, ada tak pegawai-pegawai tinggi yang turun padang tengok budak komplain tentang apa ni, pelajar komplain tentang ada anjing banyak kat sini kan. So anjing itu merupakan risiko kan, sekiranya digigit kan, anjing gila dan sebagainya, itu adalah risiko kan. So apa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kita mengurangkan sebanyak mungkin risiko anjing tu kan, tangkap ke, tembak ke, ataupun pelangkap dia, ataupun membuka lampu, memastikan pelajar-pelajar yang pergi ke library itu dilindungi daripada serangan-serangan anjing contohnya. So ini adalah to make sure, ensure to risk and hazard are minimized, control, bukan saja minimize tapi control at the workplace. So dekat Malaysia ni, dekat UNICEF pun ada banyak benda-benda yang berisiko tinggi yang boleh kita ni. Ada tempat-tempat gelap tertentu kan, itu berisiko kan, risiko kena tindakan daripada binatang-binatang buas ataupun sebagainya. To ensure, to maintain high work moral and harmony, decrease staff turnover. Kalau kita sebagai majikan, kita menjaga kebajikan, keselamatan, kita memberi keutamaan kepada suasana pekerjaan, to make sure that moral diorang tinggi, harmoni, kita akan dapat mengurangkan turnover staff. Maksudnya tak banyak staff yang akan berhenti daripada tempat kita. Mereka akan terus kekal dengan tempat kita bekerja kerana suasana dia. Saya pernah jumpa kawan yang bekerja, dia kata dia tempat tu gaji tak berapa tinggi kan, berbanding dengan tempat lain. Tapi dia cukup suka suasana kat situ. Kan? Harmoni, tidak ada politik dan sebagainya. Kan? Masing-masing fokus pada kerja dan dia ada very private je tempat. Kan? So, tak ada gangguan-gangguan daripada yang tak profesional, contohnya mencari salah orang. So, because of that, dia kata dia maintain kerja kat situ. Walaupun gaji yang kurang sedikit tapi dia maintain. Because most of us kadang kita akan maintain tempat kita bekerja kalau kita seronok bekerja kat situ kan. Walaupun kerja banyak sikit tapi kalau kita seronok, kita akan maintain kat situ. So dengan cara tu kita dapat mengurangkan turnover staff kan. Because turnover staff ni banyak masalah dia. Yang pertama sekali ialah dari segi training. Bila kita dapat staff baru, kita tak pasal train dia kan. Mungkin 2-3 kali training dia supaya dia faham tentang budaya kita dan dia faham tentang apa yang dia kena perlu buat untuk bekerja kat situ. So ini melibatkan cost, training melibatkan cost. Reduce medical cost injuries in ill health or illness, medical treatment, hospitalization cost. So kadang bila jadi sikit-sikit kita nak suruh dia pergi sendiri, mungkin dia tak mampu dah. Cedera kaki dan sebagainya, kita kena hantar ke hospital. Dan itu melibatkan cost, hospitalization cost. Mungkin tak, kalau private hospital is much higher compared to public. Dan itu adalah tindakan yang awak sebagai majikan kena tanggung. To ensure minimal property and equipment damage and losses. Ini something yang sangat menarik. Kalau kita kerja, kita menjaga kebajikan staff kita, kita menjaga keselamatan staff kita, selalunya mereka akan membalas dengan menjaga barangan-barangan equipment kita kan. Seolah-olah itu barangan mereka sendiri. Tapi kalau kita tak jaga kebajikan mereka, tak jaga keselamatan mereka, mungkin tak mereka akan membiarkan barangan-barangan kita kan
supaya karat dan sebagainya. So ini adalah antara benda baik yang boleh berlaku disebabkan oleh aspek-aspek keselamatan yang kita ambil beratkan. To minimize and avoid fever, line, stroke, pages and production delay. Supaya kita dapat meningkatkan productivity kita. So dengan adanya OSH management system yang baik, productivity kita semakin meningkat, pekerja kita seronok bekerja kat situ, aspek keselamatan dan aspek keselamatan dan keselesaan terjaga, dan safe, kita rasa very safe, conducive working place. So buat apa kita nak pindah tempat lain? So kita akan terus kekal dekat situ. Kita akan lebih loyal kat situ sebabkan suasana environment yang very conducive, seronok bekerja kat situ. Walaupun gaji kurang sikit, tapi yang penting keseronokan hati itu lebih utama berbanding dengan yang lain. History of Malaysian Occupational Safety and Health. So adoption of OSH regulation ni was based on traditional approach. So kita ni penjajah British. Jadi selalunya kita akan ikut sistem British. So jadi kalau kita tengok dari segi peraturan undang-undang kan, mungkin tak banyak beza daripada British. Based on feature and concept in a safety and health legislation from UK Australia, which are based from the recommendation in the British Robin Commission report. So kita mengikut sistem dan juga peraturan British. Contohnya Robin report recommendation, there should be more self-regulation by employers and employees. So regulation tu ia tindakan sendiri yang perlu dilakukan untuk menjamin aspek-aspek keselamatan dan kejayaan satu-satu organisasi. Jadi penting seperti kita kata tadi, penting untuk kita sebagai pekerja mengambil berat terhadap aspek-aspek keselamatan diri kita sendiri. Of course majikan ada tanggungjawab dia, tapi kita juga mesti menjaga diri kita sendiri. There should be a single comprehensive act dealing with occupational safety and health, which should contain a clear statement of the basic principle of the safety responsibility of employees and manufacturers based on common law. So there should be a single comprehensive act dealing. So kita memang ada satu yang standard yang diluluskan oleh Parlimen, oleh Yang di-Pertuan Agong pada masa itu. Dan dia mewujudkan satu keadaan di mana aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek keselesaan itu dilindungi oleh undang-undang based on common law. Maksudnya kita pekerja dilindungi oleh undang-undang kita. Kita ada QPAC, kita ada MTUC. Kalau pekerja-pekerja kerajaan, kita ada QPAC, persatuan yang melihat aspek-aspek kebajikan. Kalau swasta, kita ada MTUC, Malaysian Trade Union. So mereka inilah yang melihat aspek-aspek keselamatan, kesenangan pekerja-pekerja kita di seluruh negara. So itu adalah the act shall be supported by regulation and voluntary approved code of practice. So act ini mestilah dipatuhi oleh semua aspek-aspek, semua pihak. Sebab yang pertama dia diluluskan oleh Parlimen, yang kedua oleh Agong dan bila diluluskan Parlimen dan ditangkut oleh Agong, diluluskan oleh Agong, maka ia menjadi undang-undang rasmi yang boleh dikenakan tindakan kepada siapa yang tidak patuh padanya. Malaysian Act 1994 was acted by Duli Seri Paduka Pertuan Agong Senada 1994. Seperti yang saya kata tadi, dia telah di-endorse oleh Agong. OSH 514 shall be supersede the Factories and Machinery Act in the event of inconsistency. Maksudnya OSH tu dia boleh memadamkan akta mesin 1967. Kalau apa-apa berlaku, dia boleh melepasi akta mesin pada 1967 itu. Maksudnya aspek-aspek kebajikan pekerja itu masih dilindungi. So
Machinery Act tu ialah to serve provide for the control of factories with respect matters relating safety, health, person. So ini adalah dia hampir sama dengan yang itu, tapi kalau ada apa-apa yang janggal ataupun yang clash kan, so kita akan guna POSH Act 514 berbanding dengan Factories and Machinery Act 1967 Act 139 ya. So ini adalah antara perkara-perkara yang telah dibaik pulih oleh negara kita untuk memastikan bahawa keselamatan dan pekerja terjamin ya. Ini proses dia. Bila sesuatu berlaku, kita ada planning, kita ada perancangan kita kan. So dalam organisasi itu mesti ada planning, mesti ada perancangan untuk menjamin bahawa objektif POSH itu wujud, dipatuhi, iaitu menjaga sebaik mungkin aspek fizikal, mental dan juga social well-being. So kita mesti ada polisi kita, mesti ada perancangan kita. Dan memastikan bahawa dalam organisasi kita ada individu, person yang leading and directing dan mengambil berat tentang aspek-aspek ini. Tapi kadang-kadang apa yang berlaku, masalah yang berlaku ialah kadang-kadang HR department tu dia lebih menjaga kepentingan majikan berbanding dengan menjaga kepentingan pekerja. Sebab itulah kadang-kadang pekerja dia terpaksa bergantung kepada, kalau swasta NTUC kan, kalau kerajaan QPAC ya, supaya kedua-dua badan ni kadang-kadang dia akan berlawan dengan majikan untuk memastikan bahawa hak pekerja itu terbela kan. Hak pekerja itu dapat dipatuhi. So ini yang berlaku sebab HR tu dibayar gaji oleh majikan, jadi mereka akan beri keutamaan kepada majikan berbanding dengan pekerja kan. So ada elemen-elemen organizing. So bila awak wujudkan bengkel kan, memastikan bahawa aspek-aspek keselamatan dijaga, diberi keutamaan oleh setiap pekerja, measuring elemen-elemen risiko yang mungkin berlaku, review, action and control. Jadi benda ni mesti dilakukan secara berterusan. Because kita kena review, kita kena monitor dan aspek-aspek sistem-sistem yang berkaitan dengan penjagaan keselamatan dan kebajikan pekerja. So ini adalah proses POSH management yang perlu dilakukan every year lah, setiap tahun, untuk memastikan bahawa semuanya up to date, dalam keadaan up to date. So macam tadi, planning itu maksudnya dari segi policies, dari segi objektif, target, preparing, documentation. Ini semua dalam HR department sepatutnya dah ada kan. Tapi kalau department baru, mungkin awak terpaksa sediakan prepare dari segi dokumen-dokumen, prosedur-prosedur, SOP yang berkaitan dengan environmental policies, objektif, target dan sebagainya. So, leading and directing toward a safe work culture, providing direction resources kan. Maksudnya awak sebagai majikan, awak mesti memberi direction kepada pekerja-pekerja atau arahan-arahan kepada pekerja untuk memastikan mereka developing safe work culture kan. Itu untuk diri mereka juga kan, bukan saja untuk majikan tapi juga untuk diri mereka. Organizing program, structured organization chart kan, untuk establishing policies, achieving, beri maklumat supaya semua orang tahu bahawa ini adalah polisi-polisi, syarat-syarat, peraturan yang perlu dilakukan untuk menjaga kebajikan diri mereka sendiri sebagai pekerja. Coordinating maksudnya all the program-program OSH activities, training melibatkan dalam dan luar, management system, environment management system, review, action, control. Maksudnya awak sentiasa melakukan tindakan-tindakan untuk review, bertindak, monitor dan pergi membuat check peralatan-peralatan tertentu. Contohnya fire prevention. Kita punya fire prevention tu dia ada tempoh tamat So kita kena tengok sebenarnya tempoh tamat tu dah masih berlaku, masih wujud ataupun
masih lagi belum sampai tempoh tamat. Itu maksudnya kita kena turun ke padang. Kita kena lihat dia punya tempoh tamat dan sebagainya. So sentiasa ada elemen monitoring, sentiasa ada elemen kawalan dan turun padang. Okay. Duty of care. Ini dia di bawah Ministry of Human Resource. National Council of Department of DOSH semua ni. Ini semua adalah antara badan-badan yang governing, yang melihat aspek-aspek keselamatan pekerja. Awak tengok banyak construction industry, SIRI Malaysia, Ministry of Health, ini semua adalah badan-badan yang memastikan bahawa elemen-elemen safety keselamatan pekerja itu diberi keutamaan dalam negara ini. Dan kalau berlaku pembayaran compensation tu dibayar oleh SOCSO kan. So peringkat tertinggi ialah Ministry of Human Resource. Dia akan lihat semua aspek-aspek. Jadi kalau orang politik ni awak nak dapat cepat tindakan, awak masuk social media aja kan. Gas beracun di tempat kerja kami, keluar panggil lah TV3 dan sebagainya. Itu cepatlah orang-orang ministry ni akan turun untuk memastikan bahawa komplain awak tu diberi perhatian. Kalau tak melibatkan TV3 tu mungkin lambat sikit. Tapi kalau dah masuk TV3 pakai topeng beratur ramai-ramai tunjuk gas beracun dan sebagainya, itu cepatlah dia tindakan. Okay, Ministry of Human Resource ni dia policies, dia jaga tentang policies, dia jaga tentang training, industrial relation, labor office, dia semua adalah tentang tugas tanggungjawab Ministry of Human Resource. National Council ni ialah dia melakukan berbagai peranan seperti investigation, make report, recommendation dan semua tu, formulate, make changes, improve national safety and policies dan semua tu. Dia akan membentangkan dekat Ministry of Human Resource. Menteri itu akan bawa dalam mesyuarat kabinet untuk diluluskan ataupun dibawa ke dalam parlimen untuk diluluskan oleh parlimen. So ini adalah antara National Council Operational Safety and Health. So dia answerable to ministry lah. Department, so ini juga dia duduk dekat bawah kementerian. So dia akan membantu semua aspek-aspek yang berkaitan dengan tadi national health tadi, ataupun laporan-laporan kabinet yang menteri akan tindakan, itu semua disediakan oleh department ni lah. Ini semua tugas-tugas department tadi. So kalau awak lihat tanggungjawab tentang keselamatan pekerja ni sangat diambil berat oleh Menteri atau Ministry of Sumber Manusia. Tapi masalahnya ialah masih banyak lagi berlaku kemalangan-kemalangan dekat industri-industri kan. Bayangkan tahun 2000 tu 70,000. So isunya apa? Isunya ialah culture, budaya. Budaya mengambil berat, budaya memberi keutamaan kepada aspek-aspek keselamatan itu masih rendah. Jadi itu menyebabkan masih banyak kemalangan-kemalangan yang berlaku. Walaupun kita ada very good policy, kita ada bagus peraturan-peraturan itu, tapi kalau dari segi tindakan budaya itu lemah, maka kemalangan itu akan sentiasa berlaku. So itu isu besar dekat negara seperti negara membangun. Kurang keutamaan diberikan. Mungkin kerajaan patut menaikkan polisi, memberi denda yang setinggi-tingginya kepada majikan yang mengabaikan aspek-aspek keselamatan dan penjagaan. Okey, ada soalan? Setakat ni? So far no questions, sir. Okay, so kalau tak ada, saya akan post individual assignment dan group assignment dalam WhatsApp group nanti, kan? Dan awak boleh bincang dengan group awak. Awak dah buat group lah? Satu group not more than 4 orang, maksimum 4 orang.
untuk masuk dalam WhatsApp group. Dah bro. Saya akan post dalam WhatsApp group ni tentang individual dan group assignment. Kan? So seperti tadi kita ni awak mesti submit pada saya minggu ke-10 ya. So start thinking about that kan. Dan kita boleh bincang ni dalam masa tutorial nanti kan. Apa ni assignment-assignment yang mana awak telah lakukan atau sangkut dan sebagainya, kita boleh bincang kat situ. At the same time kita juga boleh bincang dari konten kelas kita ni. Okey, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, kita stop kat sini. Dan kita jumpa minggu depan ya. So next kelas tutorial kita. Okay bro. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Terima kasih Terima kasih, bro. Prof. Thank you, bro. Thank you, Prof. Ya.